Assalamualaikum, Prof. Madya Dr. Muhammad Idris. Saya Abdul Aizat bin Abdul Aziz, Bimetrik 265825. Saya akan membentangkan tugasan individu pengurusan latihan dalam organisasi, iaitu yang bertajuk Organisasi Paksen Holding Berhad. Pengenalan. Pembangunan sumber manusia atau dikenali sebagai latihan merupakan satu proses bagi meningkatkan potensi para pekerja melalui pembinaan kemahiran diri, sikap dan tingkah laku individu serta penguasaan ilmu pengetahuan yang ditekankan untuk melaksanakan tugasan yang diberikan secara efektif demi mencapai misi dan visi organisasi. Proses analisis keperluan latihan atau dikenali sebagai TNA perlu dilakukan untuk memastikan setiap perancangan dan pelaksanaan latihan dibuat berdasarkan keperluan sebenar pekerja dan organisasi itu sendiri. Objektif latihan. Latihan terbit daripada beberapa program terancang yang direka khusus untuk menaikkan prestasi sama ada dalam peringkat individu, kumpulan maupun organisasi. Dengan latihan, ia dapat mengukur prestasi yang meningkat baik melalui perubahan dari segi kemahiran kelakuan sosial, pengetahuan dan sikap seseorang individu terhadap tanggungjawab yang diberikan. Selain itu, objektif latihan adalah sebagai satu fungsi pengurusan sumber manusia di mana ia bertujuan untuk menyesuaikan para pekerja dengan cara syarikat, prosedur dan sistem baru ekoran dari kemajuan teknologi yang mengakibatkan perubahan serta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pekerja dalam sesuatu bidang yang tertentu. Bukan itu saja, objektif latihan juga adalah membantu pekerja-pekerja baru menyesuaikan syarikat, di samping dapat mendorong pekerja-pekerja lama dan baru menyesuaikan diri dengan keperluan dan kehendak sesuatu tugasan dalam organisasi tersebut. Latar belakang organisasi. Paksen Holding Berhad ditubuhkan di bawah Akta pada tahun 1967 pada 26 Ogos 1982. Syarikat Paksen Holding Berhad telah disenaraikan di pasaran utama Bursa Malaysia Securities Berhad sejak 28 Oktober 1993, di mana ia mula dikenali sebagai pusat gedung beli belah sebenarnya semenjak tahun 1987. Ia menawarkan perkhidmatan menjual barang-barangan, pelbagai fashion dan barangan berkaitan gaya hidup, jenama terkenal antarabangsa dengan lebih menumpukan kepada 4 kategori utama barangan, iaitu fashion dan pakaian, kosmetik dan aksesoris, kelengkapan rumah dan barang elektrik dan barangan runcit dan tidak tahan lama. Paksen Holding Berhad juga merupakan salah satu syarikat multinasional, iaitu telah beroperasi melalui cawangan-cawangan yang terdapat di beberapa buah negara seperti Malaysia, China, Vietnam, Indonesia dan Myanmar. Visi dan misi organisasi. Visi yang digunakan adalah to be Asia Leading Department Store Group, yang bermaksud lebih menyasarkan untuk menjadi kumpulan perniagaan global dan produk kelas dunia. Misinya pula adalah to inspire our people to delight our customers, iaitu menjadi inspirasi kepada kaki tangan supaya lebih cemerlang dalam kerja, di samping memberikan kegembiraan kepada pelanggan dengan menawarkan produk yang berkualiti bertaraf antarabangsa. Analisis keperluan latihan. Objektif utama analisis keperluan latihan adalah bagi mengumpul maklumat mengenai keperluan sebenar latihan yang diinginkan oleh pekerja bersesuaian dengan tugas dan jawatan yang digalas. Proses analisis keperluan latihan perlu dilakukan terlebih dahulu bagi memastikan pelaksanaan latihan dapat dilaksanakan secara terancang mengikut keperluan sebenar pekerja dan organisasi. Analisis keperluan latihan juga membolehkan syarikat mendapat manfaat seperti memastikan kerelevanan dan kesesuaian latihan yang disampaikan, mengenal pasti maklumat umum sesuatu latihan yang perlu dijalankan, menyediakan panduan besar untuk menilai sesuatu pelan latihan. Seterusnya, mengenal pasti jurang antara tahap piawaian kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan dengan tahap sedia ada. Selain itu, ia dapat mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber kewangan maupun pekerja organisasi seperti pakar-pakar yang sentiasa berkurangan. Selain itu, ia menjadi asas kepada pelan latihan.
Analisis organisasi. Analisis yang dibuat secara menyeluruh ke atas organisasi yang mana melibatkan proses pemeriksaan dalaman terhadap sumber manusia, persekitaran luaran, pencapaian organisasi, lokasi, objektif dan suasana syarikat. Matlamat utama analisis organisasi dijalankan adalah bagi menentukan sejauh mana tahap sesuatu latihan yang boleh atau harus dijalankan dalam sebuah organisasi. Analisis tugas. Analisis tugas merupakan satu bentuk pengumpulan data yang sistematik tentang tugasan atau kumpulan kerja bagi menentukan apakah yang perlu diberi tunjuk ajar kepada pekerja untuk mencapai prestasi kerja yang optimum. Sumber-sumber data yang boleh didapati dan digunakan untuk program latihan adalah seperti pemantauan kerja, deskripsi tugas dan kajian-kajian mengenai sesuatu kerja. Bahagian analisis individu pula untuk mengenal pasti apakah tahap kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan serta perubahan tingkah laku dan sikap yang dikehendaki oleh seseorang individu bagi membolehkannya menggalas tugas dan tanggungjawab dengan lebih baik. Untuk seterusnya, untuk menentukan latihan yang diperlukan oleh seseorang pekerja tidak kira jawatan apa sekalipun. Seterusnya, subtopik keperluan program latihan kepada pekerja. Apabila sebuah perancangan analisis keperluan latihan telah disediakan, spesifikasi pekerja juga telah ditetapkan di mana pihak sumber manusia syarikat Paksen Holding Berhad perlu membuat draft mengenai program-program latihan, perekrutan, pemilihan maupun pembangunan kerjaya kepada pekerja organisasi. Selain itu, terdapat beberapa jenis latihan yang dijalankan oleh Paksen Holding Berhad untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti pekerjaan setiap organisasi mereka. Antara program latihan yang dilaksanakan oleh pengurusan sumber manusia di organisasi ini adalah seperti program khidmat pelanggan, kemahiran penyeliaan, kemahiran komunikasi, kemahiran bahasa Inggeris dan Mandarin, program kerja ruang, pembangunan eksekutif, pertumbuhan personal, pendidikan asas rawatan, program royalty voucher Paksen. Tambahan lagi, setiap bidang dalam organisasi termasuklah bidang teknologi atau MIS perlu cakna dengan teknologi semasa yang semakin pesat agar program latihan yang dijalankan dapat selaras dengan perubahan teknologi moden. Di samping itu, pihak pengurusan sumber manusia Paksen Holding Berhad juga telah menggariskan beberapa ciri penting ketika ingin melatih seseorang individu dalam menentukan analisis keperluan latihan, merangka plan latihan, mengurus serta menilai program latihan yang dilaksanakan. Antara langkah penting tersebut adalah menentukan keperluan latihan. Maklumat boleh didapati melalui borang soal selidik daripada para pekerja, maklumat daripada kajian perancangan strategik jangka panjang syarikat, memilih mentor atau facilitator dalam menjayakan program latihan kepada pekerja. Poin yang kedua adalah merangka program latihan. Ia memerlukan pihak pengurusan untuk membuat plan latihan yang bersesuaian dengan kehendak masyarakat kini. Poin yang ketiga, mengurus program latihan. Pihak pengurusan perlu menjalankan program latihan tersebut sama ada menggunakan tenaga pengajar atau agensi dari luar, mahupun menghadiri latihan atau kursus-kursus anjuran luar mengenai bidang yang berkaitan. Yang keempat ialah teknik peningkatan kemahiran. Terdapat dua jenis teknik iaitu bilik kuliah dan latihan dalam kerja, yang mana kedua-dua teknik ini memainkan peranan penting dalam menilai kadar peningkatan kemahiran dan kebolehan seseorang individu. Seterusnya, yang terakhir, penilaian program latihan. Pihak pengurusan atasan yang menilai sesuatu program latihan yang telah dilaksanakan sama ada ianya telah mencapai sasaran yang dikehendaki ataupun sebaliknya. Yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Secara kesimpulannya, analisis keperluan latihan yang dijalankan oleh setiap organisasi adalah medium utama dalam pengurusan sumber manusia yang mana ianya perlu dilaksanakan secara berterusan dan dijadikan rutin oleh pengurus atasan untuk menambah baik setiap warga kerja organisasi.
Para pekerja yang telah bekerja terlalu lama dalam sebuah organisasi akan mempunyai keinginan untuk memajukan diri dan meningkatkan kualiti kerja serta tahap pengetahuan kemahiran mereka yang mana boleh dilakukan melalui latihan. Tambahan pula, dengan teknologi yang semakin pesat kini dan wujud persaingan menjadikan setiap pekerja organisasi berlumba-lumba untuk menjadi yang terbaik di samping ingin meningkatkan kualiti dan kemahiran kerja masing-masing. Namun begitu, organisasi masa kini telah mementingkan aspek latihan hanya untuk perkembangan pekerja-pekerja baru supaya memudahkan mereka bekerja, di mana ianya tidak tepat dan perlu diberikan kepada semua pekerja agar dapat berkembang seiring dengan arus perubahan dalam pelbagai bidang aspek yang kerap berlaku di dalam organisasi. Disebabkan itu, latihan adalah amat penting kepada peningkatan prestasi pekerja, di mana organisasi akan mengharapkan pekerja untuk lebih versatile dan kompeten ketika bekerja. Paksun Holding Berhad yang sangat menitik beratkan latihan kepada setiap para pekerjanya kerana ingin mengekalkan kualiti pekerja serta perkhidmatan yang ditonjolkan, khususnya pelanggan-pelanggan dari luar negara. Selaras dengan IR 4.0 yang semakin moden, menyebabkan Paksun tidak ingin berada di takuk yang lama dan sentiasa mempelajari teknologi global ini. Sekian dari saya, terima kasih.